My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan peluang pada hari ini untuk kita bersama dalam My Quran Time yang dibawakan khas oleh Mufas untuk sama-sama kita baca, faham, amal Al-Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Baik, alhamdulillah. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Kita memulakan hari ini minggu ini halaman yang ke-65 berkaitan surah Ali Imran yang amat menarik Ustaz ya. Allah memberikan nasihat demi nasihat, mengingatkan ini persediaan kepada umat Islam untuk sebelum pergi berjuang ya di medan perang di Uhud ya pada ayat yang ke-121 nanti insya-Allah. Jadi pada hari ini kita pada halaman 65 ya, kita sama-sama ingin melihat bagi tuan-tuan yang berada di rumah memulakan minggu ini, halaman pada minggu ini ya, hari yang pertama minggu ini. Apa kata tuan-tuan, share, kongsikan di Facebook masing-masing agar mungkin ada yang dah bercuti ataupun mengulang kaji pada minggu lepas ingin mendengar sambungan kepada peristiwa perjuangan para sahabat dan Nabi, bagaimana mereka ini diberikan persediaan demi persediaan. Dan juga ini nasihat penting untuk saya, tuan-tuan yang berada di rumah, bersedia kalau kita mungkin tak berperang di medan perang, tapi kita berjuang di medan kita masing-masing, di tempat kerja, di dalam keluarga ataupun memimpin negeri ataupun negara, perlukan panduan yang ada dalam surah Ali Imran Ustaz ya. Jadi kita mulakan pada hari ini tuan-tuan sekalian. Jika tuan-tuan sudah share, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah sebentar tadi, di mana kita membaca tadi ustaznya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dan saya membaca daripada tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat ustaz ya. Beliau menyatakan tentang satu perkara, iaitu iyyaka na'budu ini, padamu ya Allah kami menjadi hamba, ya, menjadi hamba. Jadi selepas kita beri salam itu, kita kena tanya pada diri kita, betulkah kita ini hamba ataupun menipu? Ya, perumpamaan yang diberikan dalam halaman ke-51 ini, kalau dengan manusia, kalau menipu ustaz ya, kalau menipu dekat mahkamah ke dengan polis ke, silap-silap ya, ada masalah, kena saman ataupun mungkin ada orang kena denda ya, kena tampar ke, kena denda belasah apa sebagainya. Itu kalau menipu kepada manusia. Apatah lagi kalau kita baca iyyaka na'budu ini, kalau daripada hati kita, ya, adakah kita hari ini tuan-tuan sekalian, kita ini betul-betul beribadah jujur kepada Allah di tempat kerja, di rumah, ataupun menipu kepada Allah, ya. Kalau katakan dengan polis pun mungkin ya dendaannya hebat kalau menipu, apatah lagi kalau datang daripada Allah. Ini sebagai peringatan untuk sama-sama kita belajar hari ini sedikit demi sedikit Fatihah kita agar dimaknai pada setiap solat. Dan kita nak teruskan halaman 65 kita pada hari ini, berbincang tentang surah Ali Imran. Mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsis bermula ayat 116. Iaitu pada ayat 116 dan 117 kita akan melihat kepada komentar Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kafir pada Allah, hilang dan sia-sia amalan mereka pada hari kiamat. Itu adalah dua ayat, dan kemudian Allah menyatakan ya pada ayat 118 hingga 120 itu sikap memberi kepercayaan kepada orang-orang yang kufur, membocorkan rahsia dan sikap mereka terhadap kaum mukminin, ya. Jadi Allah bongkar, Allah beritahu, kerana apa? Kerana ini adalah persediaan, ayat-ayat persediaan, condition, okey, memastikan bahawa umat Islam tahu mengapa perlu berjuang. Dan bermulalah pada ayat 121 itu apabila Allah menyatakan perang Uhud bermula, ya, apabila Nabi dan sahabat membuat persediaan. Jadi mari sama-sama kita baca bersama tuan-tuan yang berada di rumah, membuka halaman 65, kita membaca ayat 116 hingga ayat 118 dahulu ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita cukup-cukup beruntung, bertuah, dan kita sentiasa tidak lupa untuk syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah kerana pilih aku di kalangan hamba-hamba yang ketika ini sedang bersama dengan Al-Quran, mukjizat teragung ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang, yang kadang-kadang kita rasa ia satu lembaran yang biasa-biasa sahaja, sedangkan ia adalah mukjizat. Dengan hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi sallallahu telah wafat, tetapi mukjizat itu tetap berada di sisi kita. Bahkan sampai sekarang dia terlihat kemukjizatan, kehebatan Al-Quran bila dikaji, bila digali dan bila ditadabbur Al-Quran. Baik, sama-sama kita baca, teruskan perjuangan kita, dan ayat pun berkenaan dengan perjuangan. Dan kita akan baca daripada ayat yang 116 hingga 117 118. Okey. 116 hingga 117. 16 pendek sangat pula. 118 ya. 18. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا
كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 116 hingga ayat yang ke-118 ya, untuk sama-sama kita Ustaz ya melihat kepada ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir, ayat 116 itu, baik harta maupun anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya ya, mereka kekal di dalamnya. Dan menariknya ayat ini sebenarnya memberi peringatan kepada kita Ustaz ya, bahawa jangan kufur ya. Pasal apa? Pasal kalau orang kafir ini mereka juga berjuang Ustaz. Mereka berjuang. Kalau kita lihat pada peristiwa Uhud nanti, mereka pasal dah tak puas hati dengan kekalahan pada perang Badar, mereka 3,000 orang, dia bawa sekali anak dan juga isteri mereka ke medan perang. Mereka bawa pasal apa? Kalau hari itu Badar itu mereka rasa macam kita tak buat persediaan sangat. Tapi kali ini untuk Uhud ialah okey, kita mesti all out, mesti buat betul-betul, dan kita bawa anak isteri. Maksudnya kalau kita tak buat betul-betul ya, maksudnya hancurlah segala isi keluarga mereka. Sampai tahap begitu sekali motivasi mereka. Tapi Allah cakap apa? Innallazina kafaru, orang-orang yang kufur ini, lan tu'niya anhum amwaluhum wala auladuhum, iaitu semua anak dan juga harta mereka itu, semua itu tidak dapat menolak azab Allah SWT ya. Pasal apa? Pasal kufur. Perjuangan mereka adalah bukan kerana membawa kebaikan, membawa kepada Allah, dia membawa kepada diri mereka sendiri sahaja ya. Jadi Allah cakap wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dan kalau lihat sikit pada tafsir ini Ustaz ya, Tok Guru dia menyatakan tentang ada satu ada orang kata betul ke kalau syurga ke neraka ke ya, ada kan. Jadi dalam tafsir ini dinyatakan, kita ambil contoh TV sudahlah kan. Kalau contohnya tuan-tuan yang berada di rumah, kalau ini ada yang kata bahawa dia tengok dekat Morocco ada berita tentang pembunuhan apa sebagainya, dia tanya pada pak cik yang tak pernah tahu pasal ada TV, dia cakap apa? Betul ke dekat Morocco ada perang? Kan, kamu tak kena peluru ke ya? Dan tidak. Kenapa pula? Pasal saya tengok TV ya. TV tu apa dia? Pak cik ni pasal dia tak tahu apa itu TV, maka dia rasa pelik sangat kalau ada orang kata dia tengok orang berperang, kena berdil apa sebagainya, tapi dia okey sahaja. Dan ini perumpamaan kisah untuk melihat bahawa syurga neraka ini Ustaz ya, ia adalah real. Allah bawakan dalam CCTV surah Ali Imran ayat yang ke-116 ini. Bagi tuan-tuan, zaman ini kita tak pelik lah ya, tak pelik kalau kita tengok TV, boleh ikut belajar Quran, tengok mulut ustaz lebih dekat daripada pergi kelas. Kan, pasal apa? Makhraj, kalau hari ini kita nak baca, nak huruf apa Ustaz?
Hari ini insya-Allah kita akan terangkan huruf yang berada di hujung lidah. Hujung lidah kan. Kalau biasa kalau ada sejuta orang yang menonton ustaz, yang kat hujung sana tu tak nampak ustaz dah. Tak nampak dah. Kan? Tapi kali ini ya, bagi tuan-tuan yang sedang mengikuti My Quran Time ya, boleh pula fokus ya kepada TV 50 inci tu, tengok mulut ustaz. Wah, kan? Dan ini kalau orang tanya mana belajar kan, oh saya belajar daripada KL, dah sampai ke Pulau Pinang, saya tak sampai sana, saya nampak perkara itu. Perkara ini membuktikan bahawa manusia yang lemah ustaz boleh membina teknologi begini. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah nyatakan wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ini adalah mudah bagi Allah ya, mudah bagi Allah. Dan Allah membawakan perumpamaan orang-orang yang berjuang bukan atas dasar iman tapi atas dasar kufur ini pada ayat 117 ustaz ya, iaitu perumpamaan harta yang mereka dermakan dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandungi hawa yang sangat sejuk. Lebih kurang beginilah ustaz ya, kalau saya ada begini kan ya. Kalau katakan rasa panas kan, saya pun kipas kan, kipas. Ini udara yang sejuk-sejuk sesuai kan. Tetapi cuba bayangkan ustaz ya, kalau rih itu maksudnya rih, Allah beritahu perumpamaan tentang orang yang infak bukan atas dasar iman, seperti rih angin fiha sirrun. Bukan angin-angin yang sedap ni, tetapi angin itu kalau katakan saya kipas ini tiba-tiba pasal terlampau sejuk ustaz, saya jadi begitu kan. Jadi pasal terlampau sejuk, ini yang berlaku apabila Allah nyatakan sirrun asabat harsa qaumin zalamu ya, maksudnya angin tersebut sangat sejuk. Amat sejuk. Sampaikan kalau ustaz di Mesir dulu pernah jumpa salji ustaz. Jarang-jaranglah kena pergi mengembara ke tempat lain ya. Tapi kalau saya di luar negara dahulu, salji antara perkara yang awalnya memang cantik dan suka, tetapi lepas tu tak suka ustaz. Ada kawan saya yang patah telinga pun ada kan, pasal apa, terlampau sejuk sangat, istilahnya frostbite, dan akhirnya boleh terpatah, boleh tercabut, terpatah ya. Nak ceritanya apa, bila kena pada tanaman kaum yang menzalimi ini, maka ia akan fa'ahlakat, akan hancur. Ini perumpamaan yang Allah beritahu kepada orang-orang, kalau katakan dia Bill Gates contohnya lah ya, yang kita doakan agar semua orang-orang yang tidak beriman, pasal mereka berjuang tetap berjuang, tetapi Allah cakap fa'ahlakat, Allah hancurkan, wama zalamahumullah, Allah tidak zalim kepada mereka ya, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana mereka ini menipu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ambil signal internet daripada Allah ya ustaz, dia ambil daripada cakrawala Allah, tapi dia tidak mahu mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah peringatan oleh Allah kepada kita agar jangan sekali-kali mengambil kufur, kafir. Dan disambung pada ayat yang ke-118 itu agak panjang ustaz ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan ambil teman kepercayaan. Istilah di sini bitanah ustaz ya. Bila kaji balik, bitanah ni ada kaitan dengan batnun. Batnun apa ustaz? Perut. Kan. Jadi ni apa kaitan batnun dengan bitanah ya? Dia ada sadiq ya, kawan juga, tetapi di sini bitanah Allah gunakan perkataan ini. Apa kaitannya? Dia kalau dalam bahasa Melayu ni, dia biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ya, ini adalah kawan yang boleh simpan rahsia. Itu maksudnya bitanah. Tak ada masalah kita berkawan dengan orang-orang pelbagai agama, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita ambil kawan level tahap tahap rahsia-rahsia kepada umat Islam ya, yang tidak boleh dikeluarkan. Jangan ambil daripada orang-orang yang tidak beriman. Itu istilah bitanah min dunikum, selain daripada kamu. Kerana apa? Kerana orang-orang yang tidak beriman ini la ya'lunakum khabala. Mereka tidak berhenti untuk menimpakan pada kamu kejahatan. Mana Allah tahu? Oh, pastilah Allah tahu ustaz ya, tapi kita yang tak tahu, kita rasa macam mana kita boleh cakap begitu. Memang kita tak cakap, tetapi ini Allah tilawahkan, Allah bawakan kepada kita agar kita faham ya. Kita bercakap tentang kalau orang selfie ustaz ya, selfie ke letak gambar makanan banyak-banyak dekat Facebook pun, ada orang kata alhamdulillah. Ada orang kata itu nak menunjuk. Itu baru contoh kan, betapa itu satu gambar yang sama boleh dilihat
dua cara berbeza. Apatah lagi kalau dalam itu memang ada penyakit ataupun satu penyakit namanya kufur. Ya. Jadi itu adalah apa yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman. Waddu ma'anittum, istilah waddu ini maksudnya ialah mereka itu amat waddah, mereka itu amat menginginkan, cinta ma'anittum, untuk menghancurkan qad baratal ba'da'u min afwahihim, iaitu sungguh telah jelas kebencian dari mulut-mulut mereka, ya. Nah, jadi itu sebabnya pengalaman saya ketika September 11 dulu Ustaz, yang kapal terbang hentam dekat New York itu, pada waktu itu orang-orang Yahudi memang memusuhi orang-orang Islam pada waktu itu. Jadi kami biasa bercakap, berborak, tapi bila peristiwa itu terus kita bermusuh. Kita bermusuh betul, ya, sehingga kan memang kita jaga-jaga jangan lalu kawasan sinagog, ya, kawasan dia punya kuil untuk orang Yahudi. Pasal apa? Pasal kalau silap-silap mungkin kena tolak ataupun kena pukul, dan benda itu real. Benda itu memang berlaku, dan saya pun bila melihat, walaupun waktu itu tak mengkaji Quran sangat, tapi kita tahu bahawa sebenarnya pemusuhan itu dia bukan sekadar di mulut. Allah cakap wama tukhfi suduruhum akbar, ya, perkara ini lebih besar lagi pada hati mereka, dan Allah kata qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun, ya. Allah bawakan tanda-tanda ini untuk kita menggunakan akal kita. Bila cakap tentang taqilun Ustaz, daripada perkataan iqal, ada kaitan dengan igal. Betul. Igal kan, kalau macam Ustaz kalau letak kat atas tu, kalau tak nak pastikan tak jatuh, kita letak yang getah warna hitam tu kan. Okey, jadi apa maksud taqilun? Allah nak memastikan kita guna betul-betul akal kita daripada kita tergelincir dalam kehidupan kita. Kita mungkin ada kawan yang bukan Islam, tak ada masalah, ya, kita berkawan terus. Allah tak cakap kita tak boleh berkawan dalam ayat ini, tapi Allah cakap la tattakhidhu bitanatan, jangan ambil kawan yang boleh yang akan mengambil rahsia-rahsia sehingga kan dia akan pecahkan dan dia akan buat konspirasi untuk menjatuhkan pada orang-orang yang beriman. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan khalada yang kita lihat pada ayat 116 pada hari ini, ya, iaitu maksudnya apa Ustaz? Kekal, ya. 87 kali berulang di dalam Al-Quran. Jadi perkataan khalidina fiha ini, dia kalau katakan ustaz menyewa hotel Ustaz, ya. Ustaz suka hotel yang sejuk ke hotel yang panas? Sejuk. Yang sejuk Ustaz, ya. Dan kalau cantik kan, harganya pun okey, kita boleh bayar selalu. Kalau boleh, anak saya selalu saya ulangkan, baru ni pun dia kata, abah boleh tak kita tambah lagi abah duduk sampai seminggu ataupun duduk selama-lamanya. Tapi sebenarnya selama-lamanya itu pasal tempat cantik. Tetapi bila Allah nyatakan di sini ayat 116, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka menjadi ahli neraka, kekal dalamnya. Hotel satu hari, saya pernah di Mekah dahulu menguruskan jemaah. Ada jemaah ni satu bilik ni aircon tak berjalan. Aircon tak berjalan. Panas. Jadi memang panas kan. Dan pada malam itu juga Pak Arab bawalah dia punya kompresor naik ke atas kan. Kita tunggu 3-4 jam, tak siap-siap juga kan. Rupanya dia dah turun ke bawah, kompresor dia tak atas, dia tak pasang. Kan? Pasal apa? Dia kata suruh bawa dia, bukan suruh pasang. Kan? Ni style mereka lah kan. Jadi yang orang ini komplain itu baru 1-2 hari. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kalau katakan hum fiha khalidun, ini yang kita harapkan bagi kita yang ada harta, yang ada anak. Kita nak manfaatkan harta dan anak ini adalah untuk manfaat perjuangan Islam, ya, untuk kita bawa dunia ini ke arah kebaikan. Jika itu yang tuan-tuan buat pada hari ini, doakan juga untuk saya, untuk Ustaz kita Ustaz, ya, dapat juga manfaatkan harta dan anak untuk Allah. Maka itulah yang ditunjukkan oleh Hannah, isteri kepada Imran. Dan inilah conditioning, ya, ayat-ayat yang kita sedang baca sekarang ini sebelum ayat 120 adalah ayat untuk menyiapkan diri kita berjuang. Kalau tidak perjuangan orang-orang terdahulu, kita tak dapat selesa baca Quran sekarang. Tapi Quran ini juga perlu diperjuangkan. InsyaAllah kita bersambung apa yang perlu kita laksana faham lagi. My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, penonton-penonton kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Banyak komen-komen Ustaz daripada Facebook tadi. Yang saya perhatikan Faridah Ibrahim, Mariana Atan, Hajah Ju, Sal Salbari, Hasnah Muhammad dan ramai lagi yang sebagaimana Ustaz sebut tadilah. Manfaatkan anak-anak dan harta untuk perjuangan Islam, untuk kerja Islam, untuk perjuangan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah, sebab itulah ayat pertama kita baca tadi tu, bagaimana tidak memberi manfaat pada harta orang-orang yang memilih kekufuran. Betul. Sebab itu hidup ni adalah perjuangan, antara ujian terbesar kita adalah ujian beriman ataupun kufur. Betul. Itu antara ujian terbesar. Kalau kita beriman, berhasillah hidup kita. Kalau kita milih kekufuran, kita akan jadi orang yang paling rugi. Dan bahkan Ustaz sebut tadi bagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Arab khalada, fiha khalidun, hum fiha khalidun, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau tak ada air 3-4 hari pun boleh tahan Ustaz ya. Masya-Allah. Apatah lagi kalau ini tak ada air, ini api merata-rata kan. Jadi bersyukurlah Allah bagi rasa sikit, bagi sebahagian daripada di negeri Selangor ya yang tak ada air. Sebenarnya kita doakan ya, moga-moga Allah janganlah tak beri kita air di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di dunia ini kita harapkan semua perkara ini dapat dibaiki kan, agar ya ini adalah amanah tanggungjawab bersama insya-Allah ya. Baik. Ya, baik, mudah-mudahan Allah Taala berikan keselamatan, keberkatan pada harta kita dan anak-anak kita sehingga memberi manfaat kepada kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Baik, kita nak ajak semua sahabat-sahabat untuk join, untuk sama-sama kita bertemu di platform rasmi kita. Kita ada Facebook, ada 2 akaun Facebook. Pertama Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan kedua ada My #Quran Time. Seterusnya boleh juga tonton di YouTube My #Quran Time Official dan di Instagram My Quran Time Official. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, sama-sama kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini sebagaimana yang kita janjikan. Hari ini kita masih lagi menyebut huruf yang berada di hujung lidah, dan hari ini kita nak mengambil huruf yang berada di hujung lidah, iaitu huruf ra. Makhraj lidah, hujung lidah bertentangan dengan gusi gigi kacip tengah, iaitu huruf ra. Huruf ra iaitu bawah sedikit daripada lam, nun, kemudian huruf ra. Ra. Di situ kalau kita lihat gambar rajah itu, pada bulatan yang dibulatkan tu hujung lidah diletakkan ke gusi. Cuma ra ni letak pada gusi itu tidak kuat sangat. Tak seperti lam. Kita sebut lam kan jelas hujung lidah ke langit kan. Kita sebut apa? Nun kan. Jelas hujung lidahnya kan. Tapi ra tidak jelas sebab dia ada satu sifat, dipanggil sifat apa? Sifat takrir. Dia ada getaran menyebabkan kadang-kadang kita tak terasa sentuh ke langit, sebenarnya sentuh ra. Tapi dia ada getaran kan. Maka dia tak sentuh sekuat seperti lam dan nun. Itulah huruf ra yang kita contohkan pada ayat ke-117. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun, kamathali rih, ri, ra, ru, ri, ra, ru, ri. Ada kadang-kadang yang jumpa saya, anak saya Ustaz tak boleh sebut ra. Bila sebut ra dia sebut ra. Kan sepatutnya ghairi, dia dua-dua dia ambil ghin, ghairi, dua-dua ghin kan. Ar-Rahmanir Rahim, aku terima nikah, aku terima. Takut tak sah pula nanti pasal tak terima ya. Okey. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia sebut ra, dia tak guna hujung lidah. Dia guna belakang dekat dengan ghin lah, ra. Tapi kalau dia betul-betul pegang lidah anak kita tu, letak di langit tu, di situ tepat keluar huruf ra. Akan kita bincang lanjut pada ketika kita bincang berkenaan dengan sifat-sifat huruf nanti. Kita akan berkenalan dengan lebih lanjut lagi insya-Allah. Ustaz, bila cakap tentang ra ni Ustaz ni, dia memang satu perkara yang betul-betul berlakulah kan. Maksudnya ada orang yang memang susah nak menyebut ra tu. Betul. Jadi kalau begini macam mana? Adakah satu ketika seorang baca okey kan, tapi kalau katakan dia baca macam di imam, macam mana tu Ustaz? Itulah
Kalau jadi masalahnya sebab dia tertukar huruf. Kerana kesalahan ni kesalahan yang serius, yang besar, yang kita kata boleh ubah makna. Tapi kalau dia dah cuba sedaya upaya, sekadar mana dia ada mampu, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala maafkan, dengan syarat dia belajarlah, dia cuba insya-Allah. Dan kalau tak sesuailah untuk dia menjadi imam dan sebagainya, kerana mungkin makmum di belakang lebih mengetahui dan ada yang lebih boleh baca lebih baik, maka kita insya-Allah di tempat kita mudah-mudahan tak ada. Tapi itu kaedah dia. Kalau yang ada penyakit macam tu sebenarnya sebab dia letak lidah tak betul. Kalau dia hanya fokus pada di ujung halkum atau pangkal lidah, dia akan sebut ra. Tapi kalau dia betul-betul letak ra itu di hujung, di atas lelangit, maka insya-Allah dia akan jumpa ra. Sebab saya ada seorang anak murid saya, dia tak boleh sebut ra. Saya ada murid. Last sekali bila kita buat dengan kaedah yang betul, makhraj dan sifat, hari ini alhamdulillah dia boleh sebut ra. Subhanallah. Dan tak tahan tu tempat rin pun nak sebut ra juga. Sebab dah boleh tu jadi ra-ri, tak boleh ra-ri. Rin lah kan. Ra lah. Maksudnya boleh boleh, apabila kita belajar ya. Maksudnya ini sebagai satu galakan lah Ustaz ya, motivasi kepada mungkin ada kawan-kawan kita yang susah nak menyebut ra itu ya, untuk belajar, dan insya-Allah bila sampai pada sifatnya nanti kita gabungkan, kita harap dimudahkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pada ayat yang ke-119 hingga ayat 121, di mana kita akan sama-sama melihat bagaimana Allah mengingatkan kepada tentera muslim ya, kepada orang-orang Islam sebelum mereka ini berjuang, apakah conditioning, bagaimana menyiapkan minda mereka, menyiapkan juga minda kita pada setiap hari yang berjuang dalam medan masing-masing. Jom kita sama-sama pada ayat 119 hingga ayat 121. Baik, kita terus menyambung kembali ayat 119 hingga kepada ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 119 hingga ayat 121 ya, menyambung dua ayat lagi ataupun tiga ayat, di mana pada ayat 119 inilah kamu, ha antum ulai tuhibbunahum. Allah menempelak ataupun Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman ya, pasal orang-orang beriman ni ustaz ya, dia hatinya lembut ya, jadi mereka mencintai ya, itulah asasnya Allah menyatakan di sini ha antum ulai tuhibbunahum, kamu ni cinta sangat mereka, lebih kurang begitulah dia punya ideanya.
Tetapi Allah mengingatkan wala yuhibbunakum, ya, mereka itu sebenarnya tidak pun cinta kepada kamu, ya, kerana kita ini umat beriman, kita memang diasuh, dilatih untuk menyayangi semua manusia, ya, semua. Tetapi dalam masa yang sama, bila bercakap tentang akidah, pada waktu itu kita perlu ada istilahnya barak, ataupun kita berpisah daripada kepercayaan syirik yang tidak betul kepada Allah Subhanahu taala. Itu kaedahnya. Tapi kita akhlak kita senyumnya, kita berbaik, okey. Tetapi kalau orang-orang yang suka memusuhi kepada umat Islam dan juga memusuhi kepada Allah, yang itu kita tidak cinta kepada mereka. Jadi Allah menyatakan tentang pembongkaran tentang sifat orang-orang yang tidak beriman. Mengapa mereka tidak cinta? Wa tu'minu nabil kitab, kerana kamu beriman kepada kitab. Jadi sebenarnya bila tuan-tuan membaca Al-Quran ini, sebenarnya ada pihak yang tak suka, Ustaz, ya. Tak suka pasal apa? Pasal kalau baca kitab, satu, membongkar rahsia Allah, ya, orang-orang yang kafir, membongkar rahsia orang-orang yang berbuat kejahatan, ya. Kalau dalam zaman umat Islam itu, orang-orang munafik itu dibongkar rahsia-rahsianya, ya. Yang kita harapkan kita bukan di kalangan orang-orang yang munafik tersebut, naudzubillah min dzalik, ya, iaitu apabila kita selalu membaca kitab dan juga kita beriman, ya, itu menyebabkan mereka tidak suka. Pasal kitab ini akan menjelaskan yang betul, tidak boleh nak pusing-pusing, diputar-belitkan, tidak boleh, ya. Inilah kitab yang kita baca sekarang, kullihi, ya, kerana kita beriman kepada kitab secara menyeluruh, bukannya separa-separa. Pasal kalau separuh-separuh, okey, yang ayat yang kita boleh dapat duit, okey, kita ambil. Yang rasa menegur kepada kita, yang ini kita jangan amalkan, ya. Kalau ada kaitan dengan produktiviti syarikat, okey, saya ambil. Tapi kalau menegur kepada top management, ya, pengurusan atas, yang itu kita simpan bawah kapet, ya. Ustaz tak payah bahas yang ini, kita bahas yang ini sahaja, ya. Ini adalah penyakit yang berlaku pada zaman dahulu, dan lebih daripada itu, apa yang berlaku, ya, kalau orang yang bermusuh dengan Islam terutamanya, wa idza laqukum, apabila mereka bersama bertemu dengan kamu, qalu amanna, kami beriman, kami percaya, mulut manis, itu kaedahnya. Tetapi bila mereka wa idza khalau, bila mereka bersendiri, addu alaikumul amna minal ghaiz, mereka gigit jari, Ustaz. Dia macam geram sangat, insya-Allah, kan. Aku kalau boleh, dia marah kepada orang-orang yang beriman pada waktu ini. Kata Allah, ajarkan pada Nabi, okey, mutu bi ghaizikum. Pasal kamu ni pemarah sangat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mutu. Mutu tu maksudnya apa? Matilah kamu semua. Ini Allah menyatakan kepada kita, ya, kat sini ada emosi marah sebenarnya, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya orang-orang ini bukan baru sekali, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Mereka ini sudah lama, ya. Kalau tentang musyrik Mekah itu 13 tahun. Tuan-tuan kena faham perkara ini. Jangan pula kita kata Chong dekat tepi rumah saya tu, saya akan cakap pada dia mutu, kan, matilah kamu, ya. Bukan. Ini Nabi dah dakwah 13 tahun di Mekah, tapi masih degil. Kemudian mereka berkompromi dengan musuh-musuh lain untuk menghancurkan umat Islam. Mereka pernah embargo kepada Nabi di Mekah, ya, menghalang ekonomi, sampai ada yang makan apa, Ustaz, makan akar-akar daun-daun kayu, ya. Jadi itulah yang membawa kepada istilah ataupun kaedah tadi, mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan kemarahan kamu, innallaha alimum bidzati sudur. Allah tahu apa yang ada pada dada-dada mereka, pada dada-dada umat Islam. Umat Islam berjuang kerana Allah, dan orang-orang yang kufur ini berjuang kerana diri sendiri, ada interest kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih daripada itu, ayat akhir sebelum persediaan perang ataupun umat Islam berperang pada ayat 121. Mari kita tengok ayat 120. Ustaz, kalau kita boleh baca sekali lagi. Ini adalah apa yang mereka perangai orang-orang yang tidak beriman. Yang kita harap kita jangan ambil perangai ini, iaitu kalau benda baik berlaku, dia memang tasukhum, mereka bersedih, ya, rasa macam tak best, ya.
Tetapi kalau kamu katakan umat Islam beriman ini dapat keburukan, dia yafrahu. Bagus ni. Seronok. Yang kita harapkan kita bukan orang begitulah. Kadang-kadang ada juga orang Islam, dia tengok orang lain accident, orang lain bisnes jatuh, bagus kan. Pasal kompetitor. Itu sebenarnya adalah jiwa yang ada masalah. Ya, susah untuk nanti mendapat bantuan daripada Allah. Jadi kita baca ayat 120 bersama dengan Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Fazrul, betul-betul sahabat kita. Kita baca ayat yang ke-120. Dia Ustaz sebut tadi, janganlah kita baca Quran sikit ambil sikit kan. Ambil kat sini sikit, kena dekat kita tinggalkan ayat. So my Quran tak boleh buat macam tu sebab tak kita baca daripada awal. Betul. Surah Al-1 Tuhan tegur kita, Tuhan ajar kita, motivasi kita tak terlepas. Saya ingat tu guru pesan dulu kan. Kalau kita nak pergi belajar, kuliah dekat tangga masjid tu kita berdoa, ya Allah biarlah apa yang ustaz kata hari ni kena semua atas kepala aku, bukan kepala sahabat aku. Kena semua ke atasku untuk aku berubah. Ya? Kalau kita tak nampak di kita tu berat ustaz. Betul. Berat danau Terengganu kata. Baik, kita baca 120. Kita pasakkan satu ayat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in memperolehi kebaikan nescaya mereka bersedih, tetapi jika kamu ditimpa bencana mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka sedikit pun tidak akan menyusahkanmu. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala apa yang mereka lakukan. Jadi ini adalah rahsia mengapa ataupun apa yang berlaku pada orang-orang kafir, ya, dan juga orang-orang munafik itu sendiri. Mereka itu kalau tengok pada orang beriman dapat kebaikan, dia tak puas hati. Dia tak puas hati, ya. Tetapi kalau tusibukum sayyi'ah, kalau dapat musibah buruk ustaz, ya, maka yafrahu. Yafrahu ini maksudnya gembira melampau-lampau. Dia memang tepuk tangan, yes, okey. Dan ini perkara yang kita kena elakkan. Kalau kita tengok di kalangan orang beriman, sahabat kita, ahli keluarga kita dapat keburukan pada badan yang sama ustaz, ya. Dan kalau dapat kebaikan kita ucapkan alhamdulillah, ya. Pasal apa? Pasal Tuhan yang sama boleh memberi kita nikmat yang dapat pada rakan sejawat kita, ya. Jadi ini untuk memisahkan kita daripada orang kufur, satu ciri-ciri orang kufur. Yang keduanya untuk kita berjuang. Pasal kalau tidak ustaz, kalau kita tengok orang lain, orang Islam lain lebih, kita kata tak puas hati, kita komen kan, apatah lagi fitnah, akhirnya kita berantakan. Dan itulah yang membawa kepada kekalahan umat Islam di Uhud. Umat Islam bukannya bergaduh awal-awal lagi, tapi nanti kita akan lihat pada halaman 66 ke atas nanti dah mula dah. Ni ayat yang ke-121 ni dah bermula dah. Uhud sudah berlaku. Ya. Yang ayat 120 sebelum masuk Uhud. Jadi Allah mengingatkan, walaupun mereka ni nak buat komplot dan sebagainya, Allah cakap wa in tasbiru, jika kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Dua perkara ustaz, ya. Sabar dan takwa, dan sabar dan takwa ini dalam bentuk jamak. Maksudnya apa? Maksudnya sabar ni bukan seorang-seorang. Kita kena buat beramai-ramai, ingatkan di antara satu sama lain di kalangan kita, sabar, kita baca Quran, kita kulluh, ya, semua walaupun perlahan-lahan tak apa, dan kita bertakwa dengan Quran yang kita ada. Kita takut kan, kita rasa tersentak bila ada ayat ni, alamak, saya rasa macam saya pernahlah buat begitu. Kita istighfar banyak-banyak. Allah kata apa? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Semua komplot mereka itu tidak pun, apa istilahnya ustaz? Tak berhasil. Syai'ah. Sikit pun tak ada. Sikit tak ada. Tapi syaratnya mesti dua perkara ini, sabar dan takwa. Pasal takwa itulah nanti kita akan tengok rupa-rupanya kalau sabar dan takwa, akan ulang balik ustaz, ya.
3,000 tentera Uhud, Allah bagi 3,000 malaikat membantu. Kerana sabar dan takwa, nanti kita akan belajar, Allah tambah lagi 2,000, jadi 5,000. Oh, masya-Allah. Ekstra. Ya, ada lagi ya yang kita akan belajar. Lepas ni lah ya. Jadi ini adalah ayat di hujungnya Allah cakap innallaha bima ya'maluna muhit. Allah ini tahu apa yang mereka lakukan secara meliputi. Meliputi ini maksudnya apa? Maksudnya kita pusing macam mana pun kalau kita masuk dalam apa ustaz ya? Jala kan. Jala ke kalau kita dah tersangkut tu, kita pergi ke sana pun tetap dalam jala tu juga ya. Allah cakap Allah mempunyai ilmu, dia nak buat macam mana sekalipun dia tetap tak lepas. Dia tak lepas. Dan kita kalau ikut jalan sabar dan takwa, insya-Allah Allah akan bantu. Dan ini menguatkan tentera Islam bersedia masuk ke medan perang pada ayat 121. Dan ingatlah dan bila ingatlah wa'id ini maksudnya kita tak menyaksikan peristiwa ini Ustaz. Allah bawakan pada kita agar kita ambil perhatian semangat ini. Ketika engkau wahai Muhammad bertolak pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang yang beriman pada medan pertempuran, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Ya, istilah yang digunakan sini ghadawta ini dia ada kaitan dengan ghadan Ustaz. Ghadan tu maksudnya besok ya, maksudnya bila nabi ini engkau keluar pada hari esoknya daripada ahli keluarga, memang mencabar nak tinggalkan ahli keluarga. Tubawwi'ul mu'minin ya, apa maksud tubawwi'u ini? Daripada perkataan bawa ini maksudnya nak menstabilkan orang-orang beriman. Okey, ini letak dekat kawasan sini, ini letak kawasan sini, ini letak dekat atas bukit untuk memanah. Okey, ini tentera di belakang, nanti yang serang, kalau dah serang yang belakangnya ada lagi atas, pastikan tengok kalau ada orang bukan beriman tengah sedang serang dengan anak panah. Itu yang Nabi letak semua itu maqa'ida lil qital ya, dekat tempat-tempat yang untuk berperang tersebut. Dan pada waktu itu takut Ustaz. Takut ya, tetap juga walaupun sahabat ni beriman tetap takut tengok musuh sana 3,000. Yang tentera Islam ini 1,000, lepas tu 300 balik, tinggal 700. Lepas tu berselisih pula. Nanti kita akan tengok Allah kata dua kumpulan berselisih, 300 balik. Dan kemudian pergi berperang lawan 3,000 orang. Wallahu sami'un alim. Allah mendengar segala kegentaran, takutnya apa sebagainya. Ini adalah permulaan. Kita akan bersambung hari esok Ustaz ya, insya-Allah. Tapi mari kita tengok apakah resolusi untuk kita ambil pada hari ini. Iaitu bermula pada ayat yang ke-116, uruskan harta dan anak kita dengan iman, bukan dengan kekufuran. Itulah yang kita harapkan hari ini kita semak balik ya, kita infakkan harta kita ya dan anak kita dengan menyerahkannya. Okey, bila kita beri masa tuan-tuan berada di depan TV ya, call minta dengar, kalau tak boleh dengar sekarang sibuk bekerja, dengar waktu malam, baca al-Quran, itu adalah infak kita yang pertama. Yang kedua, cari dan dampingi teman seakidah untuk terus rapat dan menjadi pelindung ya. Jangan kita rasakan bahawa semua kawan sama sahaja, kerana ada kawan yang boleh kita kawan tetapi ada istilahnya bitanah. Bitanah ini adalah kawan yang boleh simpan rahsia. Yang kedua. Dan yang ketiga, urus kehidupan dengan sabar dan takwa dalam menghadapi pelbagai agenda jahat musuh termasuk syaitan. Insya-Allah kita tidak mampu disusahkan ataupun diganggu oleh musuh-musuh tersebut kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah 3 perkara yang Ustaz kita doakan pada hari ini. Moga-moga Allah jadikan kita sebagai umat yang baca al-Quran, yang solat dan selalu infak untuk terus berjuang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami harta yang berkat ya Allah. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami harta yang halal lagi berkat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keberkatan pada harta-harta dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah harta dan anak-anak kami mampu untuk menolong kami berjuang pada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sabar ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami kesabaran dan ketakwaan dalam perjuangan ini ya Allah.
Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami kekuatan dalam kami mendidik anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk kami mendidik anak-anak bangsa kami, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita tadi Ustaz agar kita menjadi orang umat Islam yang bukan sekadar duduk diam tetapi dengan Quran yang kita ambil kulluh ini menyebabkan kita menjadi umat yang berjuang, kerana umat yang berjuang ini memberi manfaat pada generasi akan datang. Tapi kalau kita tidak berjuang, umat generasi akan datang tidak tahu di mana lokasinya. Salah satu platform untuk kita sama-sama ya meneruskan perkongsian Al-Quran, hidayah dan perjuangan ini, Wakaf untuk Ummah, adalah platform sama-sama tuan-tuan yang ada kesempatan untuk menyumbang, berkongsi rezeki yang Allah berikan untuk sama-sama kita sebarkan kesedaran tentang Al-Quran agar ahli keluarga kita adalah ahli keluarga yang sanggup berjuang untuk manfaat generasi akan datang. InsyaAllah kita bertemu lagi menyambung peristiwa Uhud Ustaz pada jam 5 petang, pada jam 10 malam ini ya, dan juga pada jam 6 pagi. Esok kita menyambung terus. Program ini dibawakan khas oleh Mofaz. InsyaAllah kita bertemu My Quran Time, baca faham amal insyaAllah.